Tangkas bersenjata bijak laksamana, rakanan jauh erat sepakat, muamalah Islamiah maju laksana, para peniaga mengharap berkat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita ke hadrat ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat jiwa kita semua berkumpul pada hari ini untuk menghadiri sebuah ilmu di mana para malaikat melebarkan sayapnya agar kita terus dipayungi lembayung rahmatnya. Tersingkap makna daripada ungkapan tersirat itu tadi, kami seakan-akan terpanggil untuk membicarakan sebuah forum agama yang bertajuk Takaful dan Perniagaan dalam Talian. Sebelum kita berbincang dengan lebih lanjut mengenai tajuk ini, elok sekali saya memperkenalkan rakan panel yang terpilih untuk mengupas tajuk kita pada hari ini berdasarkan kearifan, kebijaksanaan dan ilmu mereka yang sangat mendalam dalam bidang ini. Orang kata tak kenal maka tak cinta. Dah kenal jangan jatuh cinta. Kerana saya telah berpunya hanya untuk Tuhan yang Esa. Nama diberi ialah Nurul Hadirah binti Hazuddin, sekarang memegang jawatan sebagai pensyarah dalam bidang sains sosial di Universiti Sains Malaysia, juga dengan senang hati menjadi pengerusi buat perbincangan kita pada hari ini. Di sebelah kanan saya, kecil dikandung ibu dan besar dikandung ilmu, Profesor Dr. Nurul Aisyah Syamimi binti Muhammad Zaidi, seorang profesor yang pakar dalam bidang syariat Islamiah dan juga sekarang berkhidmat sebagai seorang pensyarah di Universiti Malaya. Siapa tidak kenal dengan saudari yang di hujung sana? Saudari Aifah merupakan pengasas kepada platform perniagaan dalam talian yang terkenal. Apa khabar saudari? Alhamdulillah saudari Hadirah. Tanpa melengahkan masa, saya terus membuka tirai pusingan diskusi kita yang pertama berkenaan takaful. Sebagai seorang yang arif dalam bidang ini, saya rasa lebih elok sekiranya saya menghuraikan terlebih dahulu akan definisi takaful supaya para pendengar menjadi lebih jelas akan topik yang bakal kita bicarakan bersama. Dari segi bahasa, kata dasar bagi perkataan takaful ialah kafala yang bererti menjamin, menjaga atau memelihara. Dari segi syarak pula, takaful bermaksud satu kontrak di mana seseorang itu bertanggungjawab membantu seseorang yang lain apabila berlaku sesuatu kejadian yang ditentukan dalam kontrak. Tanggungan ini adalah sebagai balasan terhadap persetujuan seorang lagi yang membayar sejumlah nilai tertentu kepadanya. Pendek kata, takaful boleh kita samakan dengan istilah insurans yang berteraskan kepada agama Islam. Sekarang, saya yakin bahawa seisi dewan telah pun masak dengan pengertian takaful yang saya nyatakan sebentar tadi. Maka, izinkan saya untuk melanjutkan perbincangan kita dengan soalan yang pertama. Apakah hukum insurans konvensional dalam Islam? Dan apakah perbezaannya dengan insurans berteraskan Islam iaitu takaful? Saya mempersilakan yang berbahagia Profesor Dr. Syamimi untuk memberikan penjelasan dan penerangan mengenai soalan tersebut. Terima kasih saudari pengerusi yang tampak cantik ya pada hari ini. Kecil-kecil, cili padi, sungguh bijak dan berisi soalan saudari pengerusi. Baiklah, untuk pengetahuan pengerusi, ahli panel maupun hadirin sekalian, perbezaan di antara takaful dan insurans konvensional boleh saya bahagikan kepada 4 perkara utama, iaitu dari segi akad, gharar, riba dan maisir. Perbezaan paling ketara antara takaful dan insurans konvensional ialah akad. Inilah yang menyebabkan insurans konvensional hukumnya adalah haram, manakala hukum bagi takaful adalah halal. Akad insurans ialah jual beli, di mana pelanggan ialah pembeli dan syarikat insurans ialah penjual. Apabila akad kepada insurans konvensional ialah jual beli, perkara ini membawa pula kepada aspek perbezaan yang kedua, iaitu gharar atau ketidakjelasan. Contohnya, pelanggan perlu membayar RM250 sebulan kepada syarikat insurans. Syarikat insurans pula berjanji untuk memberi RM1 juta kepada kita apabila telah meninggal dunia nanti. Soalannya, bilakah syarikat insurans itu akan membayar kita? Masanya masih belum jelas. Mungkin esok, mungkin lusa, atau mungkin 2 tahun kemudian. Maka, insurans konvensional adalah haram kerana dalam hukum jual beli, kedua-dua penjual dan pembeli mesti mengetahui dengan jelas keadaan barang yang dibeli, bila akan dihantar dan sebagainya. Dalam kes insurans,
kita tidak mengetahui bilakah kita akan mendapat manfaat yang telah dibayar. Sambungan dari contoh yang telah pun diberikan, dapat saya nyatakan bahawa perbezaan ketiga di antara insurans dan takaful ialah unsur riba, iaitu penambahan. Dalam contoh tersebut, pelanggan hanya membayar RM250 setiap bulan, tetapi dijanjikan sebanyak RM1 juta. Apabila meninggal dunia nanti, maka di sini kita sendiri dapat lihat bahawa terdapat unsur riba kerana pelanggan hanya membayar sejumlah wang yang kecil, namun dijanjikan dengan nilai yang jauh lebih besar. Kita perlu ingat ya para pendengar sekalian, bahawa sesungguhnya riba ini adalah salah satu dosa yang amat besar. Allah Subhanahu Wa Taala telah pun memberi amaran tentang perkara ini dalam surah Al-Baqarah ayat 278 hingga 279. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Maka, jika kamu tidak mengerjakan meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahawa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak boleh dianiaya. Melihat dari aspek yang keempat pula, dapat saya nyatakan bahawa insurans konvensional mengandungi unsur nasir, iaitu judi. Kerana apa? Kerana dalam sistem insurans, pelanggan hanya perlu melaburkan duit. Namun pada akhirnya, mereka masih lagi belum pasti sama ada mendapat untung ataupun tidak. Jika pelanggan membayar lebih, maka lebih besarlah peluang untuk mereka mendapat manfaat yang lebih hebat. Dari segi inilah, dapat saya samakan insurans konvensional dengan kegiatan judi. Maka berdasarkan 4 huraian tersebut, saya pasti bahawa terdapat para pendengar yang merasakan bahawa tiada perbezaan di antara insurans dengan takaful. Kerana dalam sistem takaful, kita masih lagi perlu membayar untuk mendapat manfaat, benar? Jadi biar saya tekankan semula bahawa perbezaan paling ketara antara insurans dan takaful ialah akad. Akad bagi insurans ialah jual beli, manakala akad bagi takaful ialah tolong menolong, jamin menjamin dan sedekah. Dan seandainya ada di antara pendengar di sini yang mempersoalkan akad sebagai pemisah yang paling besar antara insurans dengan takaful, biar saya umpamakan perkara ini dengan situasi berikut. Hadirin sekalian, kalau kita buat hubungan intim dengan pasangan kita sebelum berkahwin, apakah hukumnya? Ya, memang jawapannya berdosa hadirin sekalian, kerana perbuatan itu dianggap sebagai satu zina yang amat besar. Namun, apakah hukum kalau kita melakukannya dengan pasangan tetapi selepas berkahwin? Kalau lepas kahwin, bukan sahaja ianya halal, malah mendapat pahala lagi apabila melakukannya. Baik dari analogi ini, seperti mana sebuah perkahwinan boleh menghalalkan persetubuhan, seperti itu jugalah akad boleh menghalalkan takaful walaupun sistemnya seakan-akan insurans konvensional. Tiada unsur gharar dalam takaful kerana akad takaful ialah sedekah, bukan untuk mendapat barang atau manfaat. Jadi, tiada isu mendapat barang atau papasan. Tiada keraguan atau gharar serta tiada riba kerana akad takaful ialah sedekah. Kita melabur setiap bulan bukan untuk mendapatkan pulangan RM1 juta pada akhirnya hadirin, tetapi melabur dengan niat untuk membantu orang lain dengan harapan orang lain akan membantu kita apabila susah nanti. Wallahu alam. Terima kasih Profesor Dr. Syamimi. Kini saya yakin bahawa kita semua telah pun jelas akan perbezaan di antara konsep takaful dengan insurans konvensional. Maka dari itu, saya menjadi bertanya-tanya sama ada umat Islam khususnya di Malaysia ini sedar akan kepentingan takaful dan adakah mereka menunjukkan penglibatan yang aktif dalam sistem ini? Sedikah saudari Aifah menjawab pertanyaan saya? InsyaAllah saya akan cuba untuk menjawab pertanyaan saudari dengan sebaik mungkin. Hadirin yang dihormati sekalian, sebelum kita melanjutkan perbincangan tentang kesedaran umat Islam terhadap kepentingan takaful, adalah lebih baik sekiranya saya menyatakan terlebih dahulu beberapa manfaat yang kita akan dapat daripada perlindungan takaful ini. Bukankah begitu ahli panel sekalian? Baiklah, jadi antara kepentingan dan kelebihan memiliki perlindungan takaful ialah pertama, takaful boleh dijadikan sebagai satu cara untuk melindungi kewangan dan pendapatan seseorang sekiranya berlaku kemalangan. Kedua, sebagai penyelamat maruah kerana takaful menyediakan papasan kepada isteri dan anak-anak yang ditinggalkan supaya mereka tidak hidup secara terhina dan meminta-minta. Dan yang ketiga, takaful juga berperanan sebagai tabung simpanan buat pendidikan anak-anak dan sebagainya. Walau bagaimanapun, kajian mendapati walaupun industri takaful di Malaysia sudah bertapak lebih daripada 30 tahun, namun penerimaan industri ini kepada masyarakat umum masih lagi terbatas. Kebanyakannya segala pernah mendengar istilah takaful tetapi tidak mengetahui secara jelas akan terma ini dalam maupun peranannya. Ini menyebabkan tahap keyakinan masyarakat terhadap kemampuan takaful ini adalah
memenuhi kehendak dan keperluan pengguna adalah sangat rendah. Malah terdapat juga segelintir masyarakat yang langsung tidak mengambil kisah akan kepentingan takaful menyebabkan mereka mengambil pendirian untuk tidak menyertainya. Manakala mereka yang mengambil insurans dan takaful pula ada yang disebabkan terpaksa apabila melakukan pembelian kenderaan dan perumahan. Saya mencadangkan agar syarikat perlindungan dan kewangan di Malaysia menjalankan lebih banyak kempen yang proaktif dalam mempromosikan dan memperkenalkan sistem perlindungan takaful kepada masyarakat, khususnya mereka yang beragama Islam, agar mereka tidak terjebak dengan perniagaan insurans konvensional secara sengaja atau tidak sengaja, dan sebaliknya melabur kepada sistem takaful agar dapat menerima perlindungan sambil beribadah. Wallahu a'lam. Sekian daripada saya. Masya Allah, sungguh hebat dan bermakna penerangan yang diberikan oleh saudari Enfah sebentar tadi. Insya Allah, saya akan menerima cadangan saudari Enfah sebagai usaha untuk kita semua memartabatkan lagi perlindungan takaful dalam kehidupan seharian umat Islam di Malaysia. Alhamdulillah, kita telah pun tamat di pusingan yang pertama mengenai topik takaful. Kita bergerak terus ke pusingan yang kedua di mana isu perniagaan dalam talian pula yang menjadi bual bicara. Semoga dengan pusingan kedua ini akan menambahkan lagi ilmu kita semua. Sebelum meneruskan perbincangan, izinkan saya untuk berkongsi sepotong ayat Al-Quran yang sesuai dengan topik kita kali ini. Ayat tersebut berbunyi, sesetengah pihak ada yang berkata bahawa jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah menghalalkan jual beli, perniagaan dan mengharamkan riba. Ini dipetik dari surah Al-Baqarah ayat 275. Intisari daripada ayat Al-Quran ini telah dijelaskan perintah untuk manusia mencari nafkah dari sumber yang halal dan berniaga sebagai salah satu rezeki yang digalakkan oleh Islam. Perniagaan juga merupakan pekerjaan tradisi para nabi dan sahabat. Bahkan Islam amat menggalakkan umatnya untuk berniaga. Secara ringkasnya, perniagaan dapat kita definisikan sebagai pertukaran barang dengan barang atau pertukaran barang dengan perkhidmatan. Syed Sabiq pula mendefinisikan perniagaan sebagai satu proses iaitu apabila perniagaan itu berfungsi melalui pertukaran harta dengan harta di atas persetujuan penjual dan pembeli mengikut cara-cara yang diizinkan. Maka seiring dengan kemajuan teknologi zaman kini, kita sendiri dapat melihat bahawa perniagaan juga telah melalui satu evolusi baru yang kita kenali sebagai perniagaan dalam talian. Tidak dapat saya nafikan, sememangnya perniagaan dalam talian telah memberikan begitu banyak impak yang positif kepada para peniaga dan pelanggan. Namun, kita perlu ingat bahawa masih terdapat beberapa perbezaan di antara perniagaan tradisional yang diamalkan oleh para nabi dengan perniagaan dalam talian yang sering dijalankan pada masa ini. Maka, ini membawa kepada persoalan saya yang pertama. Apakah hukum jual beli secara dalam talian dan sebabnya? Sebagai seorang yang arif dalam ilmu hukum hakam, saya kira Profesor Dr. Syamimi dapat menjawab soalan saya. Silakan. Terima kasih sekali lagi kepada pengerusi majlis. Soalan yang saya kira sangat sesuai dengan situasi pandemik yang melanda masyarakat Malaysia sekarang ini. Sebenarnya, perniagaan dalam talian sama sahaja dengan perniagaan tradisional. Yang berbeza hanyalah medium di antara dua perniagaan tersebut. Kerana perniagaan tradisional sudah pasti dilakukan secara bersemuka antara peniaga dan pembeli, manakala perniagaan online pula ataupun perniagaan dalam talian seringkali dilakukan melalui laman sesawang, media sosial atau mungkin laman perniagaan yang dicipta oleh saudari Ifah kita. Konsep asas kepada semua perniagaan dalam Islam adalah halal, kecuali jelas nyata apa yang dilakukan itu bertentangan dengan hukum hakam seperti menjual barangan yang haram. Malah Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi juga pernah menyebut dalam kitabnya Hikmah Al-Tashri wal Falsafatu bahawa aktiviti jual beli termasuk dalam konteks ibadah apabila pertama, niat yang benar iaitu untuk mencari harta yang halal. Kedua, mendapatkan nafkah bagi menyempurnakan kewajipan kehidupan. Ketiga, urus niaga yang dijalankan adalah yang mematuhi syariah. Maka dapat saya nyatakan di sini bahawa perniagaan dalam talian hukumnya adalah halal selagi mana ianya menepati semua syarat perniagaan yang sah.
Antara syarat-syarat tersebut ialah harga barang yang dijual mestilah disebut semasa akad. Antara ijab dan kabul tidak diselangi jangka masa yang lama. Ketiga, barang yang dijual mestilah milik penjual. Keempat, barang yang hendak dijual ada pada masa akad dibuat dan sebagainya. Terima kasih Ustazah atas penerangan tersebut. Baiklah, pada pusingan kedua ini, saya ingin membuka ruang kepada para penonton kita untuk mengajukan soalan yang ada kepada ahli-ahli panel melalui ruangan live chat. InsyaAllah, kami akan memilih beberapa penonton yang bertuah dan menjawab pertanyaan mereka sebaik mungkin. Di sini, saya ada melihat satu soalan yang menarik daripada salah seorang penonton kita yang bernama Encik Muhammad Fikram. Beliau bertanya, Assalamualaikum Profesor dan ahli panel sekalian. Saya merupakan dropship kepada seorang peniaga yang menjual barangan custom made seperti beg, botol air dan sebagainya. Jadi, saya ingin bertanya, adakah perniagaan saya masih lagi sah kerana barang yang saya jual tidak ada pada saya maka akan dilakukan seperti salah satu syarat saya yang disebut oleh Profesor Syamimi tadi. Kerana barangan tersebut merupakan satu tempahan dan mengambil masa untuk peniaga saya melengkapkan barang tersebut mengikut kehendak pelanggan. Mohon pencerahan. Terima kasih Encik Fikram atas pertanyaan tersebut. Saya kira Profesor Syamimi telah pun mempunyai jawapan yang jelas tentang perkara ini. Silakan Profesor. Dan saya berniat hadirin sekalian untuk memfokuskan huraian perniagaan dalam talian kita pada hari ini kepada konsep dropship. Memandangkan sistem ini merupakan sistem perniagaan yang makin tular dalam kalangan peniaga dalam talian, khususnya mereka yang masih lagi bergelar pelajar. Dropship merupakan satu kaedah perniagaan di mana wakil penjual ataupun yang kita kenali sebagai ejen secara ringkasnya akan mendapat keuntungan sekiranya berjaya membuat jualan. Secara ringkasnya, tugas ejen hanyalah untuk mempromosikan produk dan menerima bayaran daripada pembeli. Bayaran tersebut kemudian diberikan dan dibayar kepada penyimpan stok dan baki pembayaran akan diambil oleh ejen sebagai untung. Apabila berniaga secara dropship, ejen tidak perlu menyimpan stok kerana proses penghapusan semuanya akan dijalankan oleh peniaga. Maka di sini timbulnya satu persoalan. Adakah perniagaan secara dropship ini adalah halal hadirin sekalian? Kerana barang yang dijual sudah ternyata bukanlah milik ejen dan barang yang dijual juga tidak wujud secara zahir semasa akad dilakukan. Jawapannya adalah perniagaan dalam talian secara dropship masih lagi dianggap sah dan halal. Hal ini kerana salah satu syarat jual beli ialah orang yang melakukan akad mestilah orang yang memiliki barang atau menjadi alat tukar atau dilantik menjadi wakil. Dan wakil inilah yang kita anggap sebagai ejen ataupun ahli dropship. Sekiranya produk yang dijual oleh ejen tidak wujud semasa akad, maka kita boleh nyatakan bahawa perniagaan dropship ini terikat dengan ketetapan Bai'us Salam, di mana bayaran harganya dilakukan secara tunai semasa akad dan penyerahan barang ditangguh kepada satu masa yang telah ditetapkan oleh kedua-dua peniaga dan pembeli. Namun, perlu diingatkannya para hadirin bahawa dalam konsep Bai'us Salam, ejen perlu memastikan spesifikasi produk dapat disifatkan dengan tepat dan yakin wujud agar tidak menimbulkan perasaan yang ragu-ragu kepada pembeli. Wallahu a'lam. Subhanallah, begitu terperinci sekali ya penerangan yang diberikan oleh Profesor Dr. Syamimi sebentar tadi. Semoga bermanfaat buat kita semua, khususnya buat para peniaga dropship di luar sana. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, zaman sekarang ini semakin hari semakin ramai masyarakat yang gemar untuk membeli secara dalam talian. Lebih-lebih lagi ketika situasi pandemik COVID-19 ini. Tambahan pula, membeli barangan secara online sangat mudah dan ringkas. Bak kata orang, hanya di hujung jari sahaja. Sambil baring pun masih belum membeli barang. Akan tetapi, bukan semua penjual online boleh dipercayai dan ramai yang telah tertipu dengan penjual yang tidak bertanggungjawab ini. Oleh itu, untuk membeli barangan dalam talian, ada adabnya dan cara supaya tidak tertipu dengan mereka ini. Antara adab membeli barang dalam talian adalah pembeli seharusnya mengkaji terlebih dahulu dengan siapa dia berurus niaga. Siapakah penjual itu, wujud atau tidak penjual itu sebelum melakukan apa-apa pembelian.
Hal ini kerana kita akan dapat mengetahui terlebih dahulu siapa penjual itu. Selain itu, pembeli mestilah terlebih dahulu melihat di ruangan komen laman sesawan tersebut cara-cara penjual itu berinteraksi dengan pembelinya sama ada mereka menggunakan bahasa yang baik ataupun tidak. Ini kerana percakapan melambangkan hati seseorang. Oleh itu, bagi memastikan barang yang dibeli terbaik dan tidak ditipu, baiklah terlebih dahulu melakukan seperti mana yang diperkatakan tadi. Selain itu, jika sudah yakin dengan penjual itu, eloklah terlebih dahulu menyatakan hasrat itu kepada penjual dalam talian mengenai barang. Walau bagaimanapun, pembeli hendaklah beradab dan menggunakan bahasa yang sopan, seperti memberi salam terlebih dahulu dan menggunakan panggilan yang sesuai seperti puan, encik atau cik. Seterusnya, pembeli sepatutnya membaca maklumat mengenai barang yang ingin dibeli di beberapa laman sosial seperti Twitter atau laman penjual itu sendiri. Jika masih belum jelas kegunaan barang yang dibeli itu, pembeli sewajarnya bertanya kepada penjual itu. Namun, janganlah terus bertanya barang ini untuk apa, kelihatan seperti tidak membaca langsung maklumat barang itu yang telah diterangkan oleh penjual itu. Dengan cara ini, masalah seperti salah faham dapat dielakkan dan pertengkaran antara penjual dan pembeli dapat dielakkan. Akhir sekali, setelah kita menggunakan barangan yang dibeli itu, seeloknya kita memberikan maklum balas atau dalam bahasa Inggerisnya adalah feedback kepada penjual itu. Kita buka sekali lagi peluang bertanya kepada para penonton melalui ruangan live chat. Kali ini, saudari Amira Afika pula bertanya. Assalamualaikum, saya merupakan seorang peniaga dalam talian. Sebentar tadi, telah pun dijelaskan tentang adab sebagai seorang pembeli. Maka, apa pula adab sebagai seorang peniaga seperti saya? Terima kasih saudari Amira atas soalan tersebut. Saya minta izin kepada ahli penilaian lain untuk menjawab persoalan ini, ya. Terima kasih sekali lagi saudari pengurusi majlis. Tanpa melengahkan masa, eloklah saya terus memberi keterangan sedikit mengenai adab berniaga di atas talian. Hadirin sekalian, antara adab ketika menjual di dalam talian adalah menggunakan ijab dan kabul. Ijab dan kabul ini adalah akad. Akad ini tidak semestinya mesti bertemu ketika menjual. Memadai adanya bukti yang menunjukkan penyerahan dengan bukti yang jelas dan adanya bukti yang menunjukkan barang itu diterima. Sesungguhnya penjual mestilah jujur ketika menjual, tiadanya melakukan penipuan. Sesungguhnya pelanggan yang menipu bukanlah dari golongan Rasulullah SAW. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW pernah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalam. Kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah. Maka beliau pun bertanya, apa ini wahai pemilik makanan? Sang pemiliknya menjawab, makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah. Beliau bersabda, mengapa kamu tidak meletakkannya di bahagian makanan agar manusia dapat melihatnya? Ketahuilah barang siapa menipu maka dia bukan dari golongan kami. Hadis riwayat Muslim. Saudara dan saudari sekalian, selain itu adab berniaga juga adalah peniaga tidak menaikkan harga terlampau tinggi. Janganlah kamu sebagai peniaga menaikkan harga sangat tinggi sehingga menyusahkan pembeli. Ia merupakan perbuatan yang haram. Dalam Islam, pedagang yang menaikkan harga melebihi sepatutnya bertujuan memperoleh keuntungan yang besar seperti ini disebut sebagai najasi. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, dan janganlah kalian melakukan jual beli najasi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di samping itu, sebagai penjual dalam talian, antara adabnya ialah adab ketika mempromosikan barangan yang dijual. Janganlah kamu penjual mempromosikan barangan yang kamu jual di laman atau tweet orang yang menjual barangan yang sama. Hal ini kerana anda sebenarnya telah menyekat dan mengganggu penjualan orang lain. Hal lagi memburukkan, barang yang dijual oleh anda, sebagai contoh jika barang yang anda jual adalah lebih murah dan barang yang peniaga itu jual adalah lebih tinggi, ia akan menyebabkan peniaga itu kelihatan seperti peniaga yang mengambil untung yang lebih
dan menyebabkan pelanggan tidak mahu berurus niaga dengannya. Sesungguhnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seseorang di antara kalian menjual dengan maksud untuk menjelekkan apa yang dijual oleh orang lain, dan janganlah meminang pinangan saudaranya kecuali bila saudaranya telah memberi izin kepadanya. Beralih kepada adab menjual dalam talian, penjual seharusnya tidak mempromosikan barangan jualan di laman yang tidak bersesuaian. Sebagai contoh, pernah berlaku apabila seorang pengguna aplikasi Twitter baru saja kehilangan ahli keluarganya dan dia menceritakan tentang kesedihan yang menimpanya itu di laman sosial beliau. Namun terdapat segelintir manusia yang tidak bertanggungjawab ini menempel iklan produknya di tweet tersebut, dan perkara ini tidak wajar dilakukan kerana ia kelihatan seperti kurang ajar dan sangat tidak beretika. Pengguna Twitter itu meluahkan kesedihan yang menimpanya, tetapi segelintir pengguna Twitter yang tidak bertanggungjawab ini mementingkan diri sendiri dan mempromosikan produk mereka. Ini menunjukkan sikap yang tidak beradab dan tidak menghormati orang lain. Kita sebagai umat Islam seharusnya menghormati orang lain kerana Islam amat menekankan kita umatnya supaya mempunyai akhlak dan kepribadian diri yang terpuji. Akhir sekali, adab ketika menjual barangan atas talian adalah seseorang penjual itu janganlah mempromosikan barangan mereka di akaun rasmi seperti laman sosial Kementerian Kesihatan Malaysia. Semestinya akaun rasmi itu akan menceritakan perkara-perkara yang penting dan rasmi sahaja. Namun, jika terdapat penjual yang sewenang-wenangnya menampal iklan mereka, ini menyebabkan pengguna laman sosial yang lain susah untuk menerima dan mengetahui perkembangan daripada akaun tersebut, dan penerangan yang keluar hanyalah iklan-iklan yang dari penjual ini sahaja. Ini merupakan perkara yang tidak bermoral dan menyusahkan orang lain. Tambahan pula, di zaman pandemik COVID-19 ini, kita seharusnya peka dengan perkembangan pandemik ini di negara kita. Wallahu alam. Sekian daripada saya. Subhanallah, sangat jelas dan terperinci sekali penerangan saudari Enfah. Saya berharap agar kita semua, sama ada sebagai pembeli atau penjual, dapat mengaplikasikan adab-adab itu tadi. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, melalui perbincangan para panel kita tadi, dapatlah saya simpulkan bahawa Islam adalah agama yang menyeluruh. Ketika berjual beli secara dalam talian, Islam telah mengajar kita untuk berakhlak dan beradab, sama ada sebagai pembeli atau sebagai penjual. Selain itu, kita sebagai umat Islam seharusnya memilih takaful daripada insurans konvensional kerana sudah terang lagi bersuluh bahawa insurans konvensional sebenarnya adalah haram kepada umat Islam. Oleh itu, sama-sama kita mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasul kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan Puteri tersenyum-senyum melihat mempelai direnjas dipilih. Senyum-senyum, jangan tak senyum, sudah kita di penghujung majlis. Saya mewakili majlis ingin mengucapkan ucapan rasa syukur dan terima kasih kepada Profesor Dr. Syamimi dan Saudari Enfah kerana sanggup meluangkan masa mereka untuk menjayakan forum kita pada hari ini. Moga kita semua akan beroleh keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala setinggi-tinggi penghargaan. Setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih di atas kesudian semua untuk hadir memeriahkan forum takaful dan perniagaan dalam talian ini. Di kesempatan ini, saya ingin memohon ribuan kemaafan andai ada salah dan silap sepanjang mengajarkan majlis ini. Pergi ke dusun memetik kelapa muda si kelapa barley. Jari disusun, maaf dipinta, panjang usia bersua kembali. Marilah sama-sama kita akhiri majlis forum pada hari ini dengan membaca tasbih kafarah dan surah Al-As.